Padang pasir tandus meliputi sebahagian besar bumi penuh sejarah ini. Bumi terasing terletak 200 km ke utara Khartoum, hanya didiami unta-unta liar serta rumput-rumput kering. Namun, di sebalik bumi tandus dan kontang ini, tersembunyi sebuah tapak tamadun purba. Inilah pusat pemerintahan kerajaan Merawi dan Napatan yang tersimpan khazanah bernilai Sudan purba. Di sinilah juga persemadian terakhir 20 raja-raja Mero, 8 orang permaisuri serta 3 orang raja yang memerintah kerajaan ini dari tahun 592 sebelum Masehi hingga 350 Masehi. Kawasan ini sunyi dan terasing, tidak seperti piramid yang terdapat di Mesir yang saban hari menerima jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Menurut penjelajah awal yang menjumpai tapak ini, kesemua puncak piramid ini telah dipotong atau diruntuhkan oleh pencari-pencari harta karun kerana dipercayai terdapat bongkahan emas di setiap puncak struktur ini. Sudan dilitupi dengan kawasan padang pasir yang sangat luas, 700,000 km persegi atau 1/4 daripada keluasan negaranya. Di kawasan padang pasir seperti inilah, terutamanya di bahagian utara, boleh ditemui tinggalan arkeologi yang sangat berharga dalam sejarah kehidupan manusia. Satu daripadanya boleh ditemui di sebuah tempat yang bernama Mero, terletak kira-kira 150 km di utara Khartoum. Apakah tinggalan sejarah ini lebih purba berbanding Khufu, Hapra dan Munqaraq di Giza, Mesir? Biarpun binaannya tidaklah sehebat piramid Hapra dan Munqaraq di Mesir, tetapi ia menyimpan sejarah keagungan kerajaan Mero yang dikatakan lebih hebat daripada tamadun-tamadun yang muncul selepas itu. Terdapat lebih 40 piramid yang dibina dari bongkah batu hitam sekitar tapak purba ini. Di sinilah kawasan persemadian Raja-Raja Mero di bahagian dalam piramid. Dinding piramid dihias indah dengan lakaran tulisan hierografik zaman Meroitik. Tulisan hierografik ini menceritakan pelbagai peristiwa yang berlaku di zaman itu. Ia menggambarkan penduduk Mero di zaman gemilangnya yang mempunyai kemahiran yang begitu tinggi. Setiap binaan piramid mempunyai maksud tersendiri. Lebih besar dan tinggi binaannya menandakan ia milik golongan raja dan permaisuri pemerintah Mero. Namun, jika binaannya lebih kecil, disitulah tempat persemadian bagi anak-anak raja serta kaum kerabatnya. Menurut sejarahnya, tapak purba ini telah beberapa kali dicerobohi oleh penjelajah barat yang tidak bertanggungjawab. Mereka memusnahkan piramid-piramid ini, seterusnya membawa lari khazanah-khazanah purba yang begitu bernilai kepada sejarah Sudan. Kegemilangan Mero terus dibongkar. Rahsianya masih banyak belum terungkap.
Zaman keagungan kerajaan Meru tidak banyak tercatat dalam catatan ahli arkeologi tempatan. Meskipun banyak penyelidikan yang dilakukan, namun banyak lagi persoalan belum dapat dihuraikan. Misalnya, tulisan dan ukiran zaman Meroid yang banyak terpahat di bongkahan batu sekitar piramid ini masih menjadi rahsia. Pemerintahan kerajaan Meru wujud lebih daripada 1,200 tahun. Ia adalah kesinambungan kerajaan Nubia yang memerintah lebih 1,100 tahun sebelum itu. Antara dua kerajaan ini, Meru lebih berkuasa sehinggakan mampu mengalahkan tamadun lain yang wujud sezaman dengannya. يمثل تاريخ السودان تمثيل بعيد بدوره الحضاري، دور حضارة مملكة مروي القديمة، وهي حضارة كوش. طبعا حضارة كوش Di zaman kegemilangan tamadun Meru, raja-rajanya mampu membangunkan kawasan untuk penempatan, pertanian dan industri logam besi buat kesejahteraan rakyat di bawah jajahan takluknya. Malah lebih hebat lagi, mereka mampu mencipta abjad untuk tulisan mereka sendiri. Bagi ahli arkeologi purba, biarpun struktur piramid Meru kecil, tetapi ia mempunyai binaan yang begitu unik dan tersendiri berbanding piramid Mesir. Meskipun hanya sebahagian daripada keseluruhan tapak ini telah diekskavasi, namun tidak banyak kerja pemeliharaan dilakukan. Malah, runtuhan yang ada dibaik pulih secara tergesa-gesa. Di kejauhan, simbol keangkuhan kuasa Firaun ini seolah-olah tunduk dengan kehangatan padang pasir Meru. Kehebatan monumen ini terus tunduk dengan putaran alam semula jadi, biarpun hanya dengan sebutir pasir. Museum Kebangsaan Sudan menyimpan koleksi agung sejarah silam kegemilangan negara ini. Dua patung besar tinggalan tamadun Firaun yang ditemui di Nubian dan Meru mendominasi pandangan kami. Patung bersaiz gergasi ini antara koleksi milik Museum Kebangsaan Sudan yang begitu bernilai. Koleksi ini adalah artifak tulen. Kebanyakannya dipindahkan dari tapak asal yang ditemui di tapak-tapak purba sepanjang lembangan Sungai Nil seperti Kerma, Nuri, Jabal Al-Barkal, Al-Qurru, Meru, Wad Ban Naga dan Naka'a. Artifak tinggalan zaman Fir'aun, Nubian dan Meru mempunyai koleksi yang besar di Museum Kebangsaan ini. Menurut pengarah museum Siddiq Muhammad, hakisan angin dan pasir banyak merubah bentuk artifak yang ditemui. Dia sendiri kagum dengan sejarah Meru yang ditemui pada piramid-piramidnya. Even their belongings they had been buried with them. This is until nearly during the Christian era. And during the Islamic era, we come to realize that as Muslims, there is no any material which goes with the dead body. So this is why we don't use any excavations in Muslim cemeteries. Di sinilah contoh kawasan persemadian Raja-Raja Meru di bahagian dalam piramid. Dindingnya dihias indah dengan lakaran tulisan heliografik zaman Meroitik. Biarpun tidak memahami maksud yang tersirat, kami akur serta kagum dengan kehebatan masyarakat dahulu kala membangunkan tamadun mereka sehinggakan mampu mencipta tulisan sendiri.
Muzium Kebangsaan Sudan ini menyimpan koleksi agung sejarah silam kegemilangan negara ini. Ia terbahagi kepada beberapa sektor sebelum era prasejarah, era kerajaan Kerma, era Fir'aun, era Meroitik, era Kristian dan era Islam. Menurut Siddiq Muhammad, adalah penting bagi sesuatu bangsa mempelajari sejarah silam yang dibuktikan menerusi penemuan-penemuan seperti ini. Dengan mempelajari sejarah silam, manusia boleh mencipta kehidupan akan datang yang lebih baik. This quotation in Arabic, it is a saying in Arabic. ما عنده ماضي ما حيكون عنده حاضر بالمستوى المطلوب وما حيكون عنده مستقبل بالمستوى المطلوب. فاعرف الماضي بتاعك عشان تنطلق منه للحاضر ومن الحاضر تنطلق إلى المستقبل إن شاء الله. Beginilah suasana pasar paling besar di Khartoum. Penduduk Khartoum memanggilnya dengan Souk Al-Markazi. Sudan masyhur sebagai pengeluar hasil pertanian terbesar di kalangan negara-negara utara Afrika dan negara Timur Tengah. Tanah hitam subur di sepanjang sungai Nil mengeluarkan hasil tanaman dan ternakan yang bermutu tinggi. Kemudahan yang disediakan di pasar ini begitu minima. Peniaga-peniaga kecil berurusan jual beli di bawah terik matahari. Namun, panas matahari tidak menjadi penghalang asalkan hasil yang diniagakan habis dijual. Setiap kali kami menggembara dari satu negara ke satu negara untuk menjejaki umat Nabi Muhammad SAW, pastinya pasar menjadi sebahagian daripada agenda pengembaraan kami. Kerana di tempat seperti inilah resam budaya masyarakat tempatan hidup subur sejak zaman berzaman. Negara yang dihuni oleh 26.6 juta manusia ini mempunyai lebih 100 dialek, 50 jenis etnik serta lebih 600 suku kaum. Pastinya mewarisi kebudayaan yang penuh warna-warni. Namun yang pastinya Islam menjadi tunjang ampuh masyarakat Sudan, biarpun wujud perbezaan dialek, suku dan bahasa pertuturan. Kaum wanitanya juga gigih memainkan peranan mereka di pasar ini. Sepanjang kami di sini, kami dapat merasakan wanita-wanita Sudan agak terbuka dengan kehadiran orang luar. Mereka mudah mesra dan ramah melayan karenah pelanggan, serta tidak segan silu mempelawa membeli jualan mereka. Sejarah umat Islam Sudan penuh dengan cerita suka dan duka. Mereka pernah diseksa dan ditindas oleh penjajah kerana mempertahankan kesucian Islam. Ini ditambah lagi dengan kesan yang diterima akibat perebutan kuasa sesama sendiri yang telah menghancurkan kegemilangan yang dibina sekian lama. Hari ini,
biarpun pada zahirnya mereka kelihatan syarat dengan segala macam kepayahan. Namun, pastinya mereka reda, gembira dengan apa yang diperolehi pada hari ini. Kesederhanaan hidup menjadi pegangan, asalkan segala rezeki yang diperolehi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah gunanya harta yang melimpah ruah jika tiada keberkatan, malah hidup sentiasa resah, gundah gulana. Beginilah prinsip hidup umat Islam Sudan. Mereka reda kepada ketentuan Allah. Ibarat pepatah Melayu, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri, maka lebih baik di negeri sendiri. Buat pengembara asing, pengalaman di negara orang kadangkala membuka mata tentang kehidupan di tanah tumpah sendiri. Bagaimana nikmat yang dianugerahkan Allah sebenarnya berbeza-beza di antara satu kaum dengan yang lain. Dan begitulah kitaran sejarah sejak dulu hingga sekarang. Yang lebih penting, bagaimana sesuatu kaum itu mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah, biar sedikit manapun menerusi amalan yang dizahirkan. Majoriti penduduk Sudan beragama Islam. Ajaran Islam menjadi tunggak membentuk cara hidup rakyatnya. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid memainkan peranan besar bagi menzahirkan keunggulan ajaran Islam. Masjid juga telah sekian lama menjadi institusi terpenting bagi membentuk perpaduan serta pusat penyebaran ilmu buat umat Islam. Namun ia bukan sekadar tempat untuk beribadat semata-mata, malah peranannya lebih besar daripada itu. Menyedari hakikat itulah, kewujudan beratus-ratus buah masjid di seluruh ibu kota Khartoum tidaklah menghairankan. Masjid ini terletak di pinggir sungai Nil. Ia disebut Masjid Nilain atau Masjid Dua Nil, terletak di pertemuan dua sungai purba iaitu Nil Putih dan Nil Biru. Masjid Nilain dibina pada tahun 1983 antara mercu tanda Sudan yang menggamit ribuan pengunjung setiap hari. Masjid ini mempunyai pengaruh seni bina Morocco, menjadi sebahagian daripada kampus Universiti Al-Quran dan Sains Islam yang terletak bersebelahan dengannya. Setiap minggu, warga Khartoum memenuhi masjid ini untuk menunaikan solat Jumaat. Khutbah yang mengupas isu-isu semasa disampaikan oleh alim ulama tempatan menarik minat umat Islam untuk datang ke sini. Kemurniaan nilai Islam yang dipraktikkan mampu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni, jauh daripada persengketaan sesama sendiri. Biarpun daripada berlainan warna kulit dan kedudukan, Islam memandang umatnya sama rata. Yang menjadi perbezaan ialah iman dan amal serta keutuhan akidah yang dijanjikan Allah mendapat balasan di hari kemudian. Islam membawa mesej perpaduan untuk semua umat manusia. Jikapun ada kepincangan yang berlaku di kalangan penganutnya, ia berpunca daripada kesilapan manusia sendiri. Agama Allah ini adalah satu nikmat. Terpulanglah kepada hamba-Nya untuk memelihara nikmat ini sebaik mungkin.